Baik. So, boleh mula dah ya, insyaAllah. Baik, lebih dahulu sebelum kita mulakan, kita khususkan Al-Fatihah, baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada panel-panel yang hadir dan juga kepada semua mereka yang berada di live mampir atau di mampir live untuk kita boleh bicara kita pada malam ini, seperti mana mampir akan mengadakan live setiap hari, setiap minggu, dan tajuk kita pada hari ini adalah pecah amanah dan rasuah adalah ancam kestabilan negara. Tajuk yang begitu hangat diperkatakan. Jadi saya tidak kesorangan pada malam ini dan insyaAllah kita ada dua panel yang mungkin boleh berbicara kita untuk kita kongsikan segala ilmiah yang ada, iaitu yang pertama, panel pertama kita adalah Tuan Haji Jais Abdul Karim, itu Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia atau lebih dikenali sebagai MCW, Malaysian Corruption Watch. Assalamualaikum Tuan Haji Jais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa abang tuan? Baik, alhamdulillah. Senang kita berbicara melalui media laman sesawang yang sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita permudahkan. Dan seterusnya, Tuan Haji Jais, mungkin ramai nak tahu apakah ciri-ciri yang telah dibuatkan oleh NGO yang MCW ini, yang telah bertarikh pada 24 Julai 2017 sebagai pemerhati rasuah. Dan mungkin kita akan, Encik Jais boleh memperkenalkan diri dengan lanjutnya dan menceritakan tentang apakah integriti yang di bawah MCW nanti. Baik, seterusnya panel kita yang kedua, sudah pasti yang cukup popular di kaca TV, yang sering saja kedengaran di dalam Tanyalah Ustaz di TV9, Tanyalah Ustaz di TV3, Al-Kuliah di TV3, Forum Perdana di TV1, lain tak bukan adalah Profesor Madya, Dr. Muhammad Suki bin Osman yang juga dikenali sebagai Ustaz Syauqi, yang sekarang ini menjadi pensyarah di Universiti Pertanian Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, suka jika saya panggil Ustaz Doktor, boleh Doktor ya? Boleh panggil apa pun boleh, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana studi bersama dengan kami dalam siaran secara langsung yang kami bawakan, Mampir Live, yang di mana topik kita pada hari ini adalah pecah amanah dan rasuah adalah ancaman kestabilan negara. Baik, seperti mana yang kita ketahui, sebelum kita kupas untuk terus kepada panel-panel kita pada hari ini, pemimpin dan pentadbir sering saja melalak. Kononnya kita negara Islam, Islam Agama Persekutuan, dalam kabinet ada Menteri Halal Islam, banyak institut Islam pertubuhan dan negeri sampai lupa nak disenaraikan semuanya. Maka khutbah Jumaat disediakan di seluruh media masa. Hingga bukan Islam pun dimacamkan, dipaksa untuk mengikutinya. Tetapi masih lagi berlaku ancaman-ancaman pecah amanah, rasuah berlaku di Malaysia. Jadi, sehubungan dengan itu, elok rasanya kalau kita terus saja dengan soalan pertama kita untuk tuntutan amanah dan juga ke atas pemimpin awam menurut perspektif Islam yang akan kita dulukan kepada doktor kita untuk soalan tersebut. Tuntutan amanah dan hisbah ke atas pemimpin dan pejabat awam menurut perspektif Islam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan juga sahabat ahli panel yang berganding bahu untuk kita membincangkan satu topik yang sangat penting pada malam ini, iaitu daripada MCW. MCW yang boleh saya sebut, saya boleh menyebut bahawa ini juga merupakan badan Hizbah sebenarnya. Ya. Badan Hizbah untuk kontrol ataupun untuk mengawasi perkara-perkara yang berkaitan dengan integriti dan juga rasuah yang berlaku dalam negara kita. Sebab memanglah satu perkara yang sangat menyedihkan kalau kita lihat dalam negara-negara umat Islam secara keseluruhannya, yang kita sangat sedih bila tengok kepada indeks rasuah, negara-negara umat Islam dia terkehadapan mengatas yang kalah dengan negara yang non-Muslim, yang mereka itu tidak ada Islamnya tetapi mereka ada budaya yang baik yang mereka praktiskan. Sebab itu kalau mereka itu Islam, Masya Allah lagi hebatlah. Sebab itulah kalau kita lihat para ulama menyatakan bagaimana aku melihat orang Muslim di negara-negara Islam tapi aku tak lihat Islamnya. Tetapi aku lihat orang bukan Islam di negara bukan Islam tapi aku lihat Islamnya. Jadi itu satu perkara yang perlu kita lihat bersama. Jadi bila pengurusi sebut tadi kita negara umat Islam dengan pentadbiran Islam, tapi masih lagi berlaku perkara-perkara yang seumpama ini. Jadi ia menggamit kita untuk melakukan sesuatu. Sebab bila disebut tentang amanah, amanah ni satu perkara yang wajib dilaksanakan. Bahkan kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk kita menunaikan amanah. Apatah lagi disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhayya'atil amanah fantadhiris sa'ah." Bila amanah itu disia-siakan, maka tunggulah akan berlakunya kehancuran akan berlaku. Begitu juga kalau kita lihat pecah amanah ini merupakan sifat yang diwarisi daripada golongan munafik yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq thalas, tanda-tanda orang munafik itu 3, antaranya ialah apa? Idza haddatha kadzaba, bila berbicara mereka itu menipu, wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji mereka mungkir, wa idza tumina khana, dan apabila mereka itu berjanji ataupun apabila mereka itu diberi amanah, idza tumina, bila diberi amanah mereka khana, mereka khianat terhadap amanah yang diberikan. Khianat itu maknanya apa? Dia pecah amanah. Antara pecah amanah yang besar ialah rasuah lah. Rasuah. Sebab itu kalau nak bincang dalam konteks Islam, rasuah ini dia sebenarnya termasuk dalam perbuatan dosa-dosa besar. Kerana ia termasuk dalam perkara memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang salah, dengan cara yang batil. Bahkan pengharamannya itu berdasarkan kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada ijma' ulama. Sebagai contoh Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 188, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ith wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maksud dia apa? Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana nak makan atau nak mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan membuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya.
Jadi dalam ayat Baik. ni begitu jelas menceritakan tentang apa? Tentang pengharaman dosa tidak berintegriti, tidak amanah ataupun melakukan rasuah. Dan kalau kita lihat ya, dalam itu contoh ayat Quran. Kita ambil contoh Quran satu, kita ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memang jelas juga. Nabi kata apa? Hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi kata laknatullah ala rashi wal murtashi. Laknat Allah kepada pemberi rasuah dan penerima rasuah. Jadi ancaman terhadap rasuah ni bukan saja ditujukan kepada pemberi dan penerimanya, sebenarnya malahan orang tengah perantara pun diharamkan, sebagaimana hadis Nabi laknatullah ala rashi wal murtashi wal raish. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Allah laknat pemberi rasuah, penerima rasuah dan pengantara, iaitu yang menjadi penghubung antara keduanya. Bahkan yang kita lagi takut, yang kita lagi bimbang, menggerunkan kita bila mana Nabi SAW menyatakan ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam neraka. Jadi sangat-sangat menggerunkan. Jadi kalau sebagai umat Islam sebenarnya kekuatan kita lebih untuk berintegriti dan juga untuk menghindarkan diri daripada rasuah. Cumanya apabila penghayatan Islam itu makin lama, terutama kita di akhir zaman ni, dia makin kurang dan makin kurang. Manusia dia kita kata dia tewas dengan kelabu mata lah, dengan perkara-perkara yang peluang-peluang yang ada di depan matanya dengan habuan-habuan duniawi menyebabkan dia terjebak juga. Maka di sini juga satu peranan yang perlu dimainkan. Sama ada oleh pihak yang berwajib ataupun pihak NGO, seumpama MCW dan sebagainya, sebagai untuk mencegah. Sebab apa? Sebab peranan Hizbah yang ditanya juga itu adalah peranan dia adalah untuk amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Untuk melaksanakan ma'ruf dan mencegah kemungkaran dalam segenap segi. Dan Nabi SAW dah tunjukkan kepada kita awal-awal Hizbah ni, kalau kita tengok bagaimana Nabi SAW masuk ke pasar pada zaman Nabi. Nabi tengok berlaku penipuan. Berlaku penipuan dalam penjualan barangan. Menipu itu juga satu benda yang haram. Lalu Nabi kata, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, dia bukan daripada kalangan kami. Jadi selepas itu Nabi SAW meletakkan sahabat antaranya Umar dan sebagainya sebagai mereka yang mengawasi. Tengok, perhati balik. Sebab manusia ni dia terdedah kepada benda-benda mungkar. Jadi kena ada pemerhati. Sama ada digazetkan oleh undang-undang, ditubuhkan secara rasmi, ataupun secara tak rasmi, NGO dan sebagainya yang bertindak sebagai mata, telinga untuk melaksanakan Hizbah itu atau al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, untuk kita mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak berintegriti itu daripada terus berlaku. Kerana apa? Kalau tanya dalam konteks Islam, memang benda ni clear. Memang jelas, tidak ada keraguan. Ijma' ulama berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, perbuatan yang tidak ada integriti, perbuatan rasuah, perbuatan pecah amanah merupakan perkara haram yang berdosa besar dan wajib dicegah. Itulah sebagai satu mukadimah dibincangkan. Wallahu a'lam. Terima kasih Doktor. Baik, bila kita sebut tentang amanah ataupun pecah amanah, kita tahu di Malaysia banyak benda-benda yang orang kata apa, hasil daripada keuntungan yang boleh membantu kepada mereka yang susah. Kalau kita bezakan dengan beberapa negara seperti Singapura yang begitu kecil tetapi mampu untuk menyelaraskan, governmentnya mampu untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang susah. Walaupun negara itu tersebut seperti Jepun, tidak ada pun unsur-unsur minyak, tidak ada pun unsur-unsur minyak atau sawit yang berada di Singapura, tetapi korupsinya tetap berlaku. Tidak boleh dikatakan peratus korupsi ataupun rasuah pecah amanah agak kurang berlaku di negara-negara kecil. Dan kita lihat daripada survey yang kita lakukan, semuanya dari negara tersebut kebanyakannya adalah negara-negara yang bukan Islam. Itu yang menjadi titik tolak yang untuk kita bincangkan pada malam ini. Baiklah, untuk kita teruskan untuk panel kita yang kedua, iaitu Presiden daripada MCW ataupun Malaysia Watch, Malaysia Corruption Watch, iaitu Encik Saudara Jaiz Abdul Karim selaku Presiden Pemerhati
Rasuah Malaysia, yang mana atas visi dan misinya adalah untuk bertindak sebagai NGO pemangkin gerakan anti rasuah Malaysia yang agresif dan berusaha membenteras rasuah negara dengan berkesan. Itu visi yang dibuat oleh MCW yang mana ditubuhkan pada 24 Julai 2017. Assalamualaikum. Mana Cik Jais? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Cik Jais. Senyap. Cik Jais, untuk saya rasa Cik Jais boleh tak kenalkan, mungkin ramai di laman sesawang kita yang mengikuti siaran secara langsung ini tidak mengetahui apakah itu MCW atau lebih kita kenali sebagai pemerhati rasuah Malaysia. Mungkin Cik Jais boleh kenalkan dan apakah kerja yang dilakukan, apakah skop yang dikatakan integriti yang boleh kita kongsikan data-data reality case berkaitan integriti dan rasuah dalam negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi Forum, rakan ahli panel, Dr. Syukri, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah dipanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana pada malam ini MCW buat kali pertama berpeluang untuk bersiaran langsung bersama pihak mampir. MCW sejak 3.5 tahun yang lepas kita telah bekerjasama rapat dengan pihak SPRM dalam menggerakkan masyarakat awam untuk bersama dalam perjuangan anti rasuah. Setakat ini ahli seumur hidup kami ada 315 orang dan insya-Allah kita akan tutup keahlian itu setakat 500 orang saja. Ini akan menjadi satu golongan yang committed dalam perjuangan ini yang merangkumi pelbagai agama, pelbagai kaum. Kerana masalah rasuah di Malaysia ini bukan melibatkan satu kaum atau satu agama saja. Ia melibatkan pelbagai lapisan masyarakat, tak kiralah dia agama apa ataupun dia bangsa apa. Cuma hari ini kalau kita lihat 90% penerima rasuah adalah mereka yang orang Melayu. Saya pun malu nak kata 90% penerima rasuah ni beragama Islam. Saya malu nak sebut perkataan itu. Allah. Dan 90% daripada pemberi rasuah ialah mereka yang bukan Melayu. Ini adalah satu realiti di Malaysia yang kita perlu sedari dan MCW ada dua saja objektif utamanya. Yang pertama iaitu untuk membina, mengadakan pelbagai program pendidikan dan kesedaran anti rasuah kepada pelbagai lapisan masyarakat di Malaysia. Dan yang kedua, kita bertindak sebagai mata dan telinga kepada pihak SPRM dalam membantu untuk melaporkan pelbagai kes. Kerana jika pelbagai kes yang berlaku tetapi kita sebagai rakyat Malaysia tidak mahu tampil ke hadapan untuk melaporkan, kita adalah orang yang turut bersubahat dalam melakukan jenayah ini. Berkenaan dengan topik pada hari ini, bagaimanakah kesalahan rasuah dan rasuah di negara Islam. Baru-baru ni apabila dunia diumumkan CPI kalah gunaan kuasa di kalangan umat Islam, khususnya di negara Islam adalah yang tertinggi di dunia. Negara Islam yang terbaik yang mampu mencapai tangga yang tertinggi ialah Brunei Darussalam yang menduduki tangga ke-30. Malaysia ke tangga yang ke-56. 56, sorry. Sekarang dah jatuh ke 57. 57. Ya. Di Malaysia rasuah berlaku. Ini satu kenyataan. Rasuah berlaku dalam segenap organisasi. Baru-baru ini seperti yang kita sedia maklum, kemasukan daging import yang sepatutnya halal pun telah dikompromikan kerana rasuah. Saya tak nak sentuh perkara itu kerana ianya masih dalam siasatan dan dibawa ke mahkamah. Jadi bagaimanakah kita orang Melayu, orang Islam, rakyat Malaysia terutamanya untuk bangun, untuk menyatakan bahawa kita perlu membendung perkara ini. Dan baru-baru ini dalam indeks CPI kita telah meneliti indeks CPI yang dikeluarkan oleh Transparency International sejak tahun 1995 itu hanya mengkhususkan kepada isu persepsi tahap rasuah sektor awam sesebuah negara dari segi kedudukan dan skor. Indeks ini dikeluarkan berdasarkan kepada pengumpulan 13 kajian pelbagai pihak berdasarkan soal selidik ke atas ahli perniagaan dalam dan luar negara dengan penekanan diberikan kepada elemen rasuah dan salah guna kuasa
untuk sesebuah negara dimasukkan dalam indeks CPI itu sekurang-kurangnya 3 sumber data untuk negara itu akan digunakan. Maka kalaulah kita sebagai rakyat Malaysia mampu untuk mengawal indeks tersebut, sudah pasti indeks kita akan melonjak tinggi. Pada pandangan saya secara peribadi, segala inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia melalui SPRM terutamanya dengan penangkapan, pertuduhan kes-kes berprofil tinggi adalah sangat bagus. Meskipun indeks kita akan jatuh, tetapi saya yakin negara kita akan pulih lebih baik daripada sebelum ini. Sebenarnya bukan indeks yang menentukan keberkesanan anti rasuah, tetapi tindakan yang dibuat oleh pihak SPRM dan semua pihak yang membantu ke arah menjadikan Malaysia negara sifar rasuah adalah penting. Inilah aspirasi perjuangan MCW. Itu juga sebagai permulaan pada malam ini. Terima kasih. Ya, mungkin saya mencelah. Mungkin pada tahun 2017 MCW ditubuhkan. Betul, Encik Jais? Ya. Dan masa 2017 CPI itu Corruption Perception Index. Apakah naik ataupun turun sehingga tahun 2021? 2017 dia naik sehinggalah tahun 2019. Apabila tahun 2019 indeks itu jatuh. Maksudnya keadaan Malaysia memulih. Dan pada tahun ini kembali ke keadaan asal. Daripada 180 buah negara, kedudukan kita kalau berbanding dengan negara ASEAN, kita berada di kedudukan yang ketiga dan berbanding dengan keduduk, kita antara yang terbaik lah, maksudnya top 3 dalam ASEAN. Tetapi kalau berbanding dengan Singapura dan Brunei, Singapura nombor 2, Brunei nombor 30, kedudukan kita ini boleh dikatakan baik, namun kita tidak bergerak. Kita masih di takuk itu saja. Perkara ini tidak boleh dibiarkan berlaku begitu saja. Kita kena ada improvement. Tetapi kita tidak pernah pun untuk dapat the best 30 sejak tahun 1995 dulu. Tak pernah pun. Macam World Cup lah. Kita tak pernah layak pun ke World Cup. Tetapi kita buat seolah macam kita nak World Cup itu. Sebab Singapura yang dalam kabinet tiada pun Menteri Agama. Tidak pernah anjurkan pun Kongres Maruah Bangsa. Berada di ranking ketiga dengan 85 mata bersama Finland dan Sweden, Switzerland. Wah, hebat. Negara yang bukan Islam menjaga korupsi dengan begitu baik. Dan hanya 2 negara di atas mereka di ranking pertama itu Denmark dan New Zealand. Bagaimana Malaysia boleh jatuh 51 ke 57? Ini agak kemusykilan. Kalau kita lihat kepada Singapura, sebenarnya keadaan Singapura dia tak termasuk dalam orang panggil money laundering. Money laundering ataupun pengubahan wang haram tidak dikira dalam indeks persepsi rasuah di Singapura. Kalau perkara itu diambil kira, Singapura akan jatuh hudung. Okey. Ada udang di sebalik batu sebenarnya. Baik. Ada juga. Baik, apa kata kalau kita terus bersama dengan Dr. Syauqi. Doktor, ingin saya tajukan soalan, bagaimana untuk kita bina kesedaran integriti, iaitu akhlak kalangan pemimpin kita. Sekarang ni yang kita pun tahu, yang mana pentadbir dari sudut tarbiyah untuk semua pemimpin-pemimpin yang berada di Malaysia. Doktor mungkin terus boleh jawab. Baik, saya setuju dengan Cik Jais tadi bahawa kadang-kadang kita tak boleh berpegang pada indeks itu. Sebab kadang-kadang mungkin juga berlaku sorokan ataupun persepsi-persepsi yang salah dan sebagainya. Kalau begitu berlapang dada kita. Tetapi lebih penting ialah tindakan-tindakan yang diambil secara telus untuk mengurangkan ketirisan-ketirisan yang berlaku. Jadi memanglah perkara yang seumpama ini mengambil masa yang panjang. Nak ubah manusia ni dia bukan mengambil masa yang pendek. Kalau kita nak ubah sesuatu benda, mudah saja. Contoh bangunan. Kita tengok tanah lapang, kita kata lagi 5 tahun akan ada 20 tingkat. Maka dalam 5 tahun akan ada bangunan 20 tingkat. So tak ada masalah. Tetapi nak ubah manusia ni, kita masa 5 tahun kita nak ubah, belum tentu 5 tahun boleh ubah. Maka dengan sebab itu, soal pendidikan, soal tarbiyah, satu perkara yang sangat-sangat penting untuk diberi kesedaran dari segenap lapisan masyarakat. Maka dengan sebab itu, ia dimasuk kalau boleh masuk silibus dalam pendidikan itu menitik beratkan. Kau boleh diperbanyakkan. Memang ada kalau saja pendidikan Islam ada sentuh sikit dan sebagainya, sikit-sikit je. Kalau boleh diberi penekanan dengan lebih mendalam, ada isu pendidikan ni, biar kalau kita lah konteks orang Melayu sebagai contohnya, dia nak bagi rasa rasuah tu jijik macam jijiknya pada babi.
Jadi sebab kadang-kadang kita lihat bahawa orang yang makan rasuah ni, babi dia tak makan. Dia tak makan. Kalau lalu babi tepi dia memang dia melompat. Apa ni? Tolak benda haram tepi aku, dia kata. Sedangkan dia makan rasuah. Sedangkan dalam konteks babi dengan rasuah, yang mana lebih teruk? Sudah tentu Itu rasuah. rasuah lebih teruk. Isu dosa besarnya rasuah lebih teruk. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan masyarakat. Dia berkaitan dengan kezaliman pada orang ramai. Maka dosanya lebih besar. Tetapi bagaimana kita, terutama kita bincang dalam konteks masyarakat kita lah, masyarakat Melayu sebagai contohnya, yang majoriti penduduk di Malaysia ini, kita berjaya dilatih untuk kita rasa jijik sangat-sangat kepada khinzir itu. Sebab itu nak sebut babi pun tak berani yang sebut khinzir lah. Kan? Rasa tak Beradab sikit lah. dia jadi macam kasar sangat bila sebut babi tu. Sebut khinzir. Kan? Jadi maknanya sampai tahap seumpama itu. Lalu perkara yang seumpama ini boleh juga kita terapkan dalam konteks pendidikan, dalam konteks tarbiyah, nak bagi rasa jijiknya rasuah itu seumpama jijiknya kita kepada khinzir. Dan dalam konteks kepimpinan, sememangnya sesebuah negara ni dia tak akan berjaya kalau tidak dimainkan peranan oleh pemimpin. Sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Dua jenis kategori di kalangan manusia. Kalau baik dua kategori ini, insya-Allah masyarakat akan baik. Tetapi kalau rosak dua kategori ini, maka masyarakat akan rosak. Apa dia dua kategori tersebut? Al-ulama wal umara, pemimpin dan juga para ulama. Jadi perkara ini perlu dimainkan peranan yang penting, maknanya kena telus. Itu yang paling penting sekali. Tak kiralah kes-kes berprofil tinggi ke, siapa dia ke, dia berjawatan ke, dia tidak berjawatan ke, siapa dia. Kalau dia salah, maka jangan ada pembelaan terhadap orang yang salah. Itu sangat-sangat penting. Orang yang jelas terlibat dengan rasuah, maka didakwa dengan telus tanpa memilih kasih. Ini peranan yang perlu ada kepada pentadbiran negara, yang perlu ada kepada kepimpinan, dan insya-Allah saya yakin, saya percaya bahawa perkara ini sedang berlangsung, insya-Allah, iaitu mereka yang terlibat dengan rasuah akan dikenakan hukuman. Dan kita dah tengok 2-3 hari ini dalam berita pun memang tangkap sana, tangkap sini, dakwa sana, dakwa sini. Itu satu perkembangan yang baik. Tetapi kalau kita nak katakan bahawa nak selesai masalah tangkap hari ini belum selesai, mungkin mustahil lah. Jadi cuma kita mengharapkan ianya berterusan seumpama itu. Adalah makna kerjasama juga perlu ada di pihak masyarakat, di pihak MCW dan pihak mana juga yang melaporkan, dan juga bila ada laporan, ada dia punya asas yang kuat, maka dia ambil tindakan tanpa memilih bulu. Ini satu benda yang penting. Sebab nak buang rasuah ni, dia kena buang daripada peringkat atas sampai ke bawah. Karena bila dibiarkan dia meresap sampai ke tahap daripada atas sampai ke bawah, jadi akhirnya dia sudah jadi satu benda yang biasa. Rasuah jadi macam tak ada apa. Jadi soalan macam orang kata, benda tu biasalah. Dia tak rasa kebiasaan. Dia tak rasa benda tu bersalah. Ini satu perkara yang perlu diubah, terutamanya dalam konteks pendidikan, dalam konteks kempen dan sebagainya, yang perlu diteruskan dari semasa dan ke semasa. Dan dari sudut ketegasan undang-undang itu mestilah diteruskan, insya-Allah. Baik. Untuk anda yang bersama dengan kami di live mampir, jangan lupa untuk anda like dan share untuk kita beritahukan ilmiah ini kepada mereka yang tidak tonton pada live pada malam ini. Dan juga jangan lupa share dan like dan komen di bawah untuk kita ajukan soalan kepada doktor dan juga Encik Jais kita, insya-Allah. Baik. Apa nama ni, yang untuk Encik Jais, apa peranan agensi seperti SPRM, MCW dan apa kekangan yang dihadapi dalam usaha membenteras kes pecah amanah dan rasuah? SPRM mempunyai tugasan yang sangat berfokus, iaitu untuk mengadakan program-program pendidikan melalui bahagian pendidikan masyarakat, di mana MCW bekerjasama rapat dengan Penmas, itu bahagian pendidikan masyarakat. Manakala di bahagian pencegahan, dia mempunyai tugasan penyiasatan
dan juga untuk mengheret para pesalah ini ke mahkamah dengan kerjasama pihak peguam negara. Saya melihat bahawa masalah di dalam rasuah di Malaysia ini boleh kata 90% juga, kita balik 90%nya figure tu balik, bermula daripada penjawat awam. Yang penjawat awam tadi itu kita kata 90% orang Melayu lah kita. Dan saya mempunyai ahli MCW ni ada berbagai kategori. Ada yang berniaga dengan jabatan agama. Jabatan agama pun ada salah guna kuasa. Ada juga berkaitan dengan buku cover, nak beli buku kena ada kickback. Saya heran benda ni berlaku di seluruh negara di jabatan agama kita berkenaan dengan pembekalan buku agama untuk sekolah rendah agama ni. Kemudian bagaimanakah MCW selalu bercakap tentang bagaimanakah untuk kita mengembalikan anggota penjawat awam ini untuk menjadikan mereka lebih beramanah bagi mereka terus berkhidmat untuk rakyat. Yang pertama, kita mestilah memperbarui dan memperkasa sistem latihan penjawat awam di Malaysia. Sistem yang dibuat oleh pihak Intan sudah obsolete, perlu ditambah baik demi untuk memastikan penjawat awam yang keluar untuk berkhidmat adalah mereka yang punya integriti yang tinggi. Kita perlu menambah program kesedaran kerohanian, kejujuran dan keikhlasan serta amanah sebagai ciri unggul modal insan. Penekanan pada aspek integriti secara keseluruhan juga perlu diberikan. Setiap pegawai kerajaan, khususnya di agensi penguatkuasa, ini yang saya paling risau. Agensi penguatkuasa ni dia makan sikit saja, tetapi ianya seperti tikus yang mengorek lubang yang bagi peluang kepada musuh-musuh dalam negara masuk. Mereka mestilah diwajibkan menduduki psikologi ataupun psychometric test setiap tahun secara online untuk menguji tahap integriti dan pemahaman mereka berkenaan dengan integriti, supaya setiap keputusan yang mereka ambil mestilah mereka memikirkan risiko tentang unsur rasuah. Amanah dan integriti ini adalah soal hati. Hanya pelaku dan Tuhan saja yang mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku. Malah Tuhan Maha mengetahui sama ada perbuatan mereka tersebut benar-benar ikhlas, jujur, di atas dasar mencari keredaan Allah ataupun bagaimana. Apa kempen yang kita perlu ketengahkan? Pada hari ini terdapat pelbagai alat ataupun sistem untuk menambah baik, membina budaya takbir urus yang lebih baik dan berintegriti tinggi. Antaranya yang telah diperkenalkan oleh pihak Institut Integriti Malaysia ialah Anti-Bribery Management System, ABMS, Corruption Risk Management, CRM, OACP, Integrity Individual Profile, Integrity Assessment Tool dan Community Integrity Building. Contohnya, saya nak ambil contoh bagaimana rakyat Jepun. Kita mempunyai komitmen dan tahap konsistensi yang cukup tinggi. Mereka memerlukan pembudayaan di peringkat seawal usia di rumah maupun di peringkat sekolah sehinggalah di peringkat umum dewasa. Malaysia dan negara yang Islam yang lain kadang-kadang kita perlu mencontohilah negara maju dalam menjayakan integriti ini. Satu lagi isu yang paling penting ialah untuk memperkukuhkan institusi keluarga penjawat awam. Si isteri yang suaminya keluar bekerja perlulah berani untuk bertanya kepada suaminya apabila suaminya bawa balik barang-barang mewah atau berlebihan, dari manakah dapatnya hasil pendapatan ini. Si isteri kena berani berkata, si anak-anak pun perlu berani berkata kepada bapaknya, wahai bapak kami ingin membesar dengan memakan rezeki yang halal. Bukannya rezeki yang dapat didapati dengan cara yang tidak betul. Jadi melalui kaedah ini, kita MCW mempunyai objektif untuk memastikan wujud penlibatan aktif masyarakat awam dan juga penjawat awam dalam memerangi jenayah rasuah. Di samping kita nak menggalakkan penjawat awam sendiri tampil melaporkan kejadian rasuah yang dilakukan oleh sahabat mereka. Mereka inilah yang akan menjadi pahlawan yang sebenarnya. Kalau mereka berani tampil untuk melaporkan rakan mereka. Itu, terima kasih. Okey, terima kasih je Jais. Saya suka dengan kempen yang dikatakan tentang kerohanian. Itu bagus tu sebenarnya. Sebenarnya dalaman tu kita kena betulkan. Baik, untuk soalan seterusnya, mungkin doktor,
nak tanya satu soalan. Sebelum kita buka soalan, ada beberapa orang yang soal. Kepada anda yang berada dalam siaran secara langsung pada hari ini, anda boleh soal dua panel kita pada hari ini, iaitu Ustaz Syauqi, Dr. Syauqi dan juga Encik Jaiz sebagai Presiden MCW. Pesalah rasuah ni sepatutnya dihukum sebat. Dr. Syauqi, adakah pesalah ni boleh dihukum sebat kalau rasuah ni? Ataupun pecah amanah? Kita cerita pasal pecah amanah dulu sekarang. Bagaimana? Baik, pecah amanah ini satu kesalahan. Itu juga rasuah satu kesalahan. Dan kesalahan kalau mengikut undang-undang jenayah Islam, ia termasuk dalam undang-undang ta'zir. Dalam undang-undang Islam ni dia ada 3. Dia satu perkara lah, kau tanya saya cerita bahas Islam ni lah. Kan? Okey, betul. Undang-undang sivil tu boleh cerita lah, undang-undang sivil. Tapi kalau dalam konteks Islam, dia ada 3, iaitu qisas, hudud dan juga ta'zir. Hukum qisas, dia berkaitan dengan pembunuhan. Bunuh dibalas bunuh. Okey, itu clear. Hukum hudud, dia berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang tertentu yang hukumannya sudah ditentukan dalam Islam. Contohnya apa? Contohnya zina, ada hukumannya ditentukan 100 sebatan ataupun kejam. Kemudian qazaf, tuduhan zina 80 sebatan. Mencuri, potong tangan, merompak, ataupun hirabah, potong tangan dan kaki, minum arak, sebat, dan juga murtad, melibatkan agama. Sebab Islam ni dia nak membawa kepada memenuhi maqasid syariah yang 5, iaitu yang pertama hifzuddin, menjaga agama, sebab tu dilarang murtad. Kemudian hifzul nafs, memelihara jiwa, sebab tu salahnya membunuh orang, maka dikenakan hukum qisas. Yang ketiganya adalah hifzul aqli, memelihara akal, sebab itu salahnya yang terlibat dengan arak sebab dia merosakkan akal, dikenakan hukuman hudud. Yang keempatnya adalah hizbun nasab, iaitu memelihara keturunan, sebab itu salahnya zina, qazaf, maka dikenakan hukum hudud. Dan yang seterusnya, yang kelima, hifzul mal, iaitu memelihara harta, sebab itu ada hukuman khusus hudud tentang mencuri dan juga merompak. Jadi manakala kita lihat dalam konteks rasuah, dalam konteks rasuah, dilihat sama ada dia terlibat sebagai satu pecah amanah ataupun dia masuk dalam kategori mencuri atau merompak. Kan? Kalau secara umumnya, kalau pecah amanah secara umum, melakukan penyelewengan, melakukan kezaliman dan seumpamanya, dia boleh dikenakan hukuman ta'zir. Bila hukuman ta'zir, bila sebut hukuman ta'zir, dia berbalik kepada budi bicara hakim ataupun satu ijtihad yang diadakan di kalangan mereka yang ada autoriti ini, nak lihat apakah hukuman yang paling berkesan. Termasuk tadi cadangan sebat, mungkin? Mungkin, tetapi kalau dalam konteks Islam sebenarnya, kalau boleh sebat tu jangan sebat seorang-seorang lah milih. Sebab orang tak tahu. Orang tak ambil manfaat. Sebat tu mau sebat depan orang. Sebat depan khalayak ramai. Waktu itu, orang yang nak terlibat dengan rasuah pula, dia akan tengok, kalau aku kena tangkap, jadi macam tu lah. Ya, jadi maknanya memberi kesan yang lebih positif kepada masyarakat. Jadi di situ ada hikmah-hikmah tertentu. Jadi tak ada masalah kalau dilaksanakan hukuman sebat itu mengikut hukum ta'zir. Tak ada masalah. Tetapi pelaksanaan itu kalau boleh bukanlah dia melibatkan orang yang kena saja. Jadi orang yang kena tu dia saja rasa, orang lain tak dapat pengajaran dan juga pengiktibaran. Kalau boleh macam mana kita nak sampaikan kepada orang lain juga, orang ramai juga yang kita kata terkesan dengan hukuman tersebut, sehingga mereka pun akan avoid, akan menghindarkan diri, mencegah diri daripada terjebak dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Perbuatan pecah amanah itu. Baik. Jadi dalam konteks ini, dalam kita merungut tentang pecah amanah, tentang rasuah, jadi apa harapan pada pihak pemimpin, aktivis dan juga rakyat dalam memerangi pecah amanah dan rasuah ni? Encik Jaiz, harapan kita sebenarnya. Aspirasi MCW sangat jelas. Kita mahu membebaskan Malaysia dari segala bentuk rasuah. Kita nak memastikan semua penjaga kepentingan awam bertindak secara bertanggungjawab dalam memastikan peluang untuk melakukan hal berkaitan rasuah dikurangkan demi kepentingan masyarakat Malaysia.
Bagi memastikan rasuah dibersihkan di negara ini, saya ada membuat catatan sedikit, iaitu ada 5 pendekatan ataupun kaedah yang boleh digunakan. Kita dah hantar dah kepada pelbagai pihak cadangan ini. Cuma saya nak highlight dan explain sikit dalam sesi kita pada malam ini. Yang pertama, ialah kita nak memastikan agar lebih banyak hal berkaitan rasuah dimasukkan dalam silibus pembelajaran bermula dari sekolah rendah. Setakat ini ada, tetapi ianya dicelam-celum yang tak fokus. Kita harap agar silibus yang lebih fokus dibuat. Di peringkat universiti, di UPM, Prof mesti tahu, di UKM juga telah dibuat subjek elektif untuk pelajar-pelajar mereka. Ini sangat penting kerana dulu ada satu kajian pada tahun 2012 yang mengatakan bahawa mahasiswa apabila ditanya bolehkah mereka melakukan rasuah apabila bekerja nanti, mereka kata mereka 90% mengatakan tidak ada masalah untuk mereka melakukan rasuah selagi ianya dibenarkan oleh undang-undang. Saya tak faham. Adakah mereka tak faham soalan kajian itu ataupun bagaimana? Yang kedua, kita berharap kerajaan dapat memperkenalkan aplikasi game yang boleh menimbulkan kesedaran tentang bahayanya rasuah pada generasi muda. Hari ini macam-macam jenis game duk ada. Kalau kita boleh buat satu game yang sesuai, yang secara tidak langsung kita boleh menimbulkan kesedaran tentang bahaya rasuah, adalah sangat baik. Ini kepada golongan IT lah, kepada golongan muda pada hari ini mungkin diorang ada inisiatif begitu. Yang ketiga berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh profesor tadi, iaitu untuk menambah hukuman berat seperti hukuman sebat kepada pesalah rasuah. Kita sedar bahawa hukuman mati mungkin tak boleh dikenakan di Malaysia kerana banyak hukuman mati lain pun dah nak di-abolishkan. Hukuman sebat ini adalah kaedah yang paling baik kerana orang Melayu terutamanya apabila kena hukuman sebat ni dia akan ingat sampai mati dan dia akan tobat tak lakukan dah. Yang keempat, bagi setiap ketirisan yang dilakukan oleh penjawat awam, mereka mesti menggantikan semula kerugian tersebut. Ini setiap kali laporan audit negara dikeluarkan, ketirisan satu skru harga RM5 dijual dibeli dengan harga RM500. Mana ada logik benda tu? Dan ini perlu diganti oleh mereka penjawat awam yang membuat kesilapan ini. Dan yang terakhir, saya nak sekali lagi, kita nak fokus khusus kepada semua bakal graduan. Mereka yang bakal graduan daripada IPTA ataupun IPTS mesti mengikuti kursus pendek berkenaan kesan dan bahaya rasuah. MCW dari semasa-semasa kita committed untuk memberi pelbagai kaedah terkini yang sesuai dari seluruh dunia tentang cara untuk mengatasi masalah rasuah ini. Kita sentiasa menghantar pelbagai memorandum cadangan kepada pihak kerajaan dalam memastikan masalah ini dapat diselesaikan dengan tuntas. Rakyat setiap hari, kalau rakyat boleh tengok Facebook kami, Malaysia Corruption Watch, dan juga Facebook laman web kami www.corruptionwatch.my. Setiap hari kami hidangkan kepada rakyat segala informasi dan berita berkaitan pencegahan rasuah dari seluruh dunia. Setiap hari ada 5,000 orang yang mendapat mesej daripada kami melalui aplikasi WhatsApp dan juga Facebook tentang apa yang kami lakukan sekarang ini sejak 3.5 tahun yang lepas. Baik. Doktor, mungkin apa peranan ulama, agamawan dalam isu-isu integriti dan memanggil rasuah di Malaysia ni? Tugas-tugas macam mana nak memeranginya? Ulama seperti mufti, seperti jabatan agama, bagaimana? Baik, pertama sekali kalau kita tengok peranan para ahli agama, peranan adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu al munkar. Sebab ahli agama, baik mufti sekalipun, tidak ada kuasa sebenarnya. Mufti hanya kuasa memberi fatwa saja. Dia tidak ada kuasa dari sudut undang-undang, dari sudut pendakwaan, tak ada. Sebab kita terikat dengan undang-undang. Sebab itu, begitu juga para asatizah, para ustaz, para alim ulama, para ilmuwan. Cuma apa yang perlu dilaksanakan adalah kena bercakap. Itu paling penting. Sebab apa? Sebab kemampuan mereka ini adalah bercakap. Dan Nabi SAW pun menyatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Siapa yang lihat mungkar, kena ubah dengan tangan. Tangan ni bermaksud kuasa. Ini adalah peranan kerajaan. Peranan pemerintah, peranan pihak berkuasa, pihak berwajib.
Tetapi wa illam tastati' fa bilisanih. Sekiranya wa illam yastati', kalau dia tak mampu dengan kuasa, sebab dia tak ada kuasa, fa bilisanih, maka dengan lidahnya, dengan lisannya. Maka di sini letaknya peranan para alim ulama, para ilmuwan, para agamawan, para mufti dan sebagainya, yang mereka menggunakan skop yang ada pada mereka untuk mereka menyebarluaskan. Kena sebut benda ni, hatta di surau, di masjid, di mana saja, kena sampaikan dalam media-media sosial, media massa, media elektronik, kena sampaikan perkara ini. Nak menyatakan, kalau boleh nak tekankan betul-betul. Sebab kita dalam konteks Islam ni nak tekankan benda ni haram. Haram. Dan haram ni juga disebut tentang bagaimana Nabi kata, kullu lahmin nabata min haram fanaru aula bih. Setiap darah daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, nerakalah yang lebih layak baginya. Wala'iyahzubillah. Jadi nak bagi penekanan ni sungguh-sungguh, dan inilah peranan yang dimainkan dari semasa ke semasa. Dan kita lihat bagaimana perkara ini dalam konteks penerangan ini, alhamdulillah memang dah ada, cuma perlu diteruskan, perlu disemarakkan lagi, beritahu lagi dalam konteks kerohanian, dalam konteks akibatnya dunia macam mana, akhirat macam mana. Tak akan selamatlah orang terlibat dengan rasuah, dia tak akan hidup tenang. Dan ini antara peranan-peranan yang dilaksanakan, tetapi setakat itu sahaja dengan bidang kuasa yang ada pada para mufti, pada alim ulama, pada mereka yang kita kata yang boleh bercakap ni. Dan sebab itulah kita lihat bagaimana kerjasama semua pihak itu ada dalam menangani masalah rasuah ini. Dan saya setuju dengan Encik Jais tadi yang kata, kalau boleh, kalau mana-mana jabatan tu, mana keterisan yang berlaku, dipertanggungjawabkan kepada jabatan itu untuk menggantikannya. Kalau potong gaji, pakat semua kena potong gaji. Akhirnya, rasanya, dalam mana-mana department tu, semua pakat tengok, siapa jangan buat rasuah. Kalau siapa buat rasuah dengan kita kenal sekali. Jadi makna akan wujud orang yang mencegah. Sebab berapa ramai hari ni orang, dia mendiam diri. Janji aku tak buat, sudahlah. Aku tak buat. Kan? Dia nak buat dia punya pasal lah. Sebab dia tak kenal. Akhirnya jadi macam golongan Yahudi, yang mereka itu melihat kemungkaran di depan mata, tetapi mereka tak mencegah. Mereka diam saja, dia memisu. Maka ini juga sebenarnya satu kesalahan. Tak boleh. Benda mungkar ni Nabi suruh kena cegah. Jadi kalau kita lihat benda itu tak, ya. Masih on, masih okey? Baik. Jadi kalau kita lihat bagaimana kalaulah perkara ini boleh dikenakan tindakan secara menyeluruh, maka pada ketika itu insya-Allah ianya dapat diatasi. Kita berusahalah insya-Allah, berusaha dari semasa ke semasa, kita teruskan usaha, dan sebagai umat Islam ni kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, dan akhirnya kita bertawakal, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat kita kata dikurangkan perbuatan-perbuatan tersebut. Tapi yang pentingnya tindakan kita itu mesti dilaksanakan secara berterusan. Dan satu benda juga yang Cik Jais sebut tadi tentang pelajar universiti, kadang yang sampai tahap dia kata rasuah tu boleh kalau dibenarkan undang-undang kan. Itu kalau sebut rasuah, kalau sebut hadiah lagilah dia kata boleh. Sedangkan bagaimana rasuah itu disulami dengan perkataan-perkataan, dengan hadiahnya lah, duit kopinya lah, macam-macam istilah-istilah nak membenarkan. Maka dengan sebab itu kena bagi tahu penerangan dengan begitu jelas. Keilmuan itu benda yang penting supaya kita dapat tahu. Setiap orang dapat tahu. Itu ni letaklah nama apa sekalipun, letak nama hadiah sekalipun, tetapi ia merupakan satu rasuah yang haram yang wajib dihindarkan. Wallahu a'lam. Baik. Ini untuk Encik Jais. Kita tahu Encik Jais ya, kerana di New Zealand ada sistem ombudsman ataupun hisbah telah dijalankan yang begitu berkesan walaupun New Zealand bukan negara Islam. Apa yang boleh dipelajari oleh Malaysia untuk kita mencontohi New Zealand? Di Indonesia juga ada ombudsman. Sejak ditubuhkan ombudsman itu, keadaan rasuah di Indonesia improve a lot. Ada banyak perubahan yang berlaku. Namun
political will ataupun iltizam politik sangat penting dalam usaha untuk memastikan usaha pencegahan rasuah ini berjalan. Sistem macam-macam sistem kita boleh buat. Di Filipina ada lebih kurang 50 undang-undang yang berkaitan dengan rasuah di sana. Tetapi masalah rasuah tetap juga tinggi. Cuma saya teringat pada tahun 2018 apabila MCW melawat ke Singapura, kita telah diberi oleh taklimat oleh pegawai daripada pejabat Perdana Menteri Singapura bahawa Singapura apabila mereka keluar daripada Malaysia, perkataan pertama yang dikeluarkan oleh Lee Kuan Yew, Perdana Menteri mereka pada ketika itu ialah Singapura jika nak menjadi sebuah negara maju di Asia, kita mestilah menjadi negara yang berintegriti dan bebas rasuah. Mereka mula dengan perkara itu. Dan ada dua langkah penting yang mereka ambil pada ketika itu, iaitu dengan memberi gaji yang tinggi kepada pegawai penguatkuasa mereka dan gaji yang tinggi kepada ahli politik. Apabila ahli politik dan penguatkuasa ini mempunyai keperluan kehidupan yang mencukupi, maka mereka tidak perlu sampingan. Mereka tidak akan pecah amanah. Mereka akan menjaga negara mereka dengan sebaiknya kerana mereka sedar bahawa kerajaan telah menjaga mereka dengan cukup baik. Dan di dalam Malaysia ini, bagaimana keadaan pendapatan yang dibeli oleh ahli politik contohnya? Ya, ahli politik dapat sampai gaji menteri 60,000 sekarang ni, gaji ahli parlimen 20,000. Tetapi apabila rakyat sendiri tidak ada kesedaran dengan rakyat sendiri sering meminta uang daripada ahli politik, mana kalau gunung pun kalau tarah selalu habis, runtuh gunung tu. Jadi rakyat kena ada kesedaran bahawa ahli politik bukan mesin ATM untuk mereka datang, tekan dan minta duit. Apabila mereka menganggap ahli politik sebagai mesin ATM, itulah masalahnya. Dan kita bercakap tentang soal kerajaan punya peranan, soal pegawai penguatkuasa, kita juga perlu bercakap kita sebagai NGO. Apakah peranan kita sebagai NGO dalam membantu menghapuskan penyalahgunaan rasuah dan mengekang campur tangan politik dalam negara ini? NGO sendiri kita mesti menjadi contoh integriti yang tepat dalam pengurusan harian dan program yang dianjurkan. Saya percaya mampir bersama pembela ada 130 NGO. Baru-baru ini kami dah cadangkan untuk wujudkan Biro Integriti dan Anti Rasuah di dalam setiap 130 NGO tu. Yang kita kenalkan atas nama BIDAR, Biro Integriti dan Anti Rasuah. Kita MCW sentiasa akan bersama dengan Biro Integriti ini. Kita laksanakan program mengikut minat ahli persatuan tersebut. Kalau ahli persatuan tersebut minat nak menjadi pelapor kes, kita akan bagi guideline bagaimanakah untuk melaporkan kes dengan bijak. Apakah maklumat yang perlu bagi? Bagaimanakah untuk menjaga kerahsiaan setiap kes yang dilaporkan agar kita tidak menjadi mangsa. Sekarang ni kita jadi pelapor. Apabila silap lapor, orang tahu, orang cari kita, orang tembak kita. Akan jadi masalah. Jadi kita perlu menjadi orang yang bijak dalam melaporkan. Begitu juga setiap NGO ini perlu ada imej korporat yang menarik, yang melatarkan integriti, nyatakan dengan jelas visi dan misi. Kita NGO mesti mempunyai pentadbiran organisasi yang telus dan mengikut segala lunas perlembagaan. Kalau kita sendiri tidak mengikut perlembagaan kita, siapa lagi kita harap nak ikut perlembagaan kita? Kita perlu memastikan setiap ahli kita menandatangani ikrar integriti dan bebas rasuah. MCW komited untuk bawa NGO di bawah pembela, mampir dan sebagainya untuk berhubung dengan pihak SPRM, Institut Integriti Malaysia, bagi menambah ilmu. Kita mempromosikan pelbagai hal berkaitan integriti dan anti rasuah dalam media sosial masing-masing. Jadi inilah peranan advokasi yang akan dimainkan oleh pihak MCW bersama dengan NGO dan juga yang paling penting setiap tahun kita komited untuk bawa orang-orang bidar ni, pejuang-pejuang anti rasuah ni, kita melawat negara-negara luar. 2017 kita dah melawat Indonesia. Kita melihat bagaimana keadaan di Indonesia. 2018 kita telah ke Singapura. 2019 kita dah ke Filipina. InsyaAllah tahun ni kita target nak ke New Zealand. Jadi soalan berkenaan New Zealand tu, itu sebab tak boleh nak jawab penuh lagi. Sebab kita belum melawat New Zealand. Lepas melawat New Zealand nanti kita akan dapat lihat dengan jelas bagaimanakah
keadaan di New Zealand? Hello? Hello? Mesti terputus hubungan. Okey dah kan? Oh, pengurusi terputus. Promosi terputus. Saya cakap tadi okey Ustaz, dengar jelas. Ya, jelas. Jelas ya? Alhamdulillah. Jelas. Cuma So mungkin sementara hilang, promosi hilang. Mungkin line problem mungkin. sementara pengurusi tak ada ni, mungkin saya boleh nak cerita Tambah- sikit apabila tambah saya lagi. dengar ucapan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor siang tadi yang mengatakan bahawa orang Cina bukan bangsa pendatang. Mereka adalah rakyat negara ini, rakyat bangsa Johor. Bagi saya, kita semua adalah rakyat Malaysia. Kita mesti menjadi satu bangsa integriti yang komited dalam menghapuskan jenayah rasuah di Malaysia. Kita harus meletakkan kepentingan kaum di tepi. Sekarang ini masalah integriti ini telah menjadi satu wabak, satu pandemik yang cukup besar di Malaysia yang memerlukan setiap orang untuk bersama dalam perjuangan ini. Kita tak boleh ada satu kaum, satu bangsa saja. Kita perlu semua orang dalam perjuangan ini. Jadi kita adalah bangsa Malaysia, kita adalah rakyat Malaysia yang bersama-sama mesti berganding tenaga dalam memerangi masalah rasuah ini. Terima kasih. Silakan Tuan Pengerusi. Mungkin Ustaz nak sambung sikit lagi ke sementara Putus-putus sikit, ada kadang-kadang terganggu sikit. Ya. Baik, kita Ustaz Dr. Syauqi, saya nak tanya, satu ketika dahulu pernah masalah rasuah ini sedikit dah cerita pasal kerajaan zaman pemerintahan kerajaan Islam satu ketika dahulu telah berjaya mengawal sistem benda rasuah ini dan juga faktor tekanan keperluan hidup yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Bagaimana Dr. Syauqi? Baik, kalau kita tengok dalam konteks sejarah rasuah ni dia bukan benda baru. Dia benda lama berlaku sejak zaman dulu. Sebelum sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Hatta kalau kita tengok zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, zaman Nabi Sulaiman. Ketika mana Nabi Sulaiman hantar surat kepada Ratu Sabah yang disebut sebagai Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat itu daripada Sulaiman dan dia dengan bermula bismillahirrahmanirrahim. Jadi peringkat awalnya Ratu Sabah ni dia hantar rasuah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nak tutup supaya Nabi Sulaiman tak buat apa-apa. Kan? Tidak menghiraukan mereka yang pada waktu itu. Jadi menghantar disebut sebagai hadiah, tapi hadiah itu adalah rasuah. Begitu juga kalau kita tengok zaman Nabi SAW ketika mana umat Islam berhijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah di bawah Raja Najasyi yang adil, yang terkenal dengan keadilannya itu. Yang mana Quraisy waktu itu dia tak puas hati. Lalu mereka hantar dua utusan Quraisy. Dua utusan bawa hadiah yang banyak. Berjumpa dengan Najasyi. Bagitahu Najasyi tolong halau seorang Islam ni. Dia bawa hadiah yang sangat banyak. Tapi Najasyi ni orang cerdik. Najasyi ni dia tak mudah. Dia ada prinsip sebenarnya. Dia tak mudah termakan dengan sogokan dan sebagainya. Sebenarnya dia tanya orang Islam sendiri. Wakil orang Islam Ja'far bin Abi Talib datang berjumpa Najasyi, bagi tahu tentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Akhirnya Najasyi kata ni tak salah apa. Lalu dipulangkan balik hadiah-hadiah tersebut. Yang nama dia hadiah lah, tapi dia adalah rasuah. Dipulangkan balik tetapi tidak dihalau umat Islam. Kerana apa? Kerana di atas dasar prinsip kebenaran. Jadi kita lihat benda ini memang berlaku sejak sekian lama. Usaha-usaha yang nak melakukan kezaliman melalui sogokan dan sebagainya. Maka perkara itu berlaku. Cumanya kalau kita lihat dalam zaman pemerintahan, kegemilangan pemerintahan Islam, bila mana diterapkan penghayatan kerohanian yang tinggi dan juga bidang keilmuan yang diperkembangkan dengan begitu pesat,
menyebabkan kesedaran itu ada. Kesedaran itu ada untuk menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang terlibat dengan rasuah. Dan begitu juga kerajaan pemerintahan Islam zaman dulu memang komited dalam konteks pelaksanaan undang-undang yang tidak mengenal siapa dia. Bahkan kalau kita lihat hatta perkara ini berlaku, iaitu dari keadilan Islam itu yang dilaksanakan tanpa mengira siapa yang melakukan kesalahan. Sebab itu Nabi SAW marah kalau orang memilih-milih dalam konteks penghukuman. Sehingga Nabi kata bahawa sesungguhnya umat-umat dulu dibinasakan oleh Allah SWT apabila mereka tidak berlaku adil. Iza saraka fihimud dhaif, iza saraka fihimus syarif, taraku. Bila mana orang mulia-mulia, orang ada pangkat mencuri, ditinggalkan, tak dikenakan hukuman. Tetapi wa idza saraqu fihim ad-dha'if aqamu 'alal had. Tetapi bila mana golongan marhain melakukan kesalahan, dikenakan hukuman. Lalu Nabi kata dalam kata-kata yang masyhur, waimullah wallah law anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalaulah Fatimah binti Muhammad, kalau dia mencuri, aku potong tangan dia. Maka di situlah menunjukkan betapa telusnya satu, kita kata, keadilan yang sangat-sangat hebat. Maka dengan sebab itu, dengan keadilan yang ditunjukkan itu, maka segala masalah dapat diatasi, terutama yang berkaitan dengan penyelewengan, yang berkaitan dengan pecah amanah dan sebagainya. Wallahualam. Baik. Encik Jais, kita tahu sekarang ni di Malaysia, khususnya di Malaysia, kita cerita tentang di Malaysia, Haji Jais melihat kawalan sistem check and balance dalam pemerintahan negara sekarang dan undang-undang sedia ada memadai tak ataupun cukupi untuk memerangi wabak pecah amanah dan rasuah ni? Apakah perlu diperkasakan lagi SPRM supaya benar-benar bebas dari kekangan atau mungkin ada campur tangan politik, Tuan Haji Jais? Undang-undang yang sedia ada di Malaysia bagi saya 90% dah cukup. Ada 10% penambahbaikan yang kita perlu lakukan, terutamanya berkenaan dengan meletakkan SPRM di tempat yang betul. Dan undang-undang adalah perkara kedua bagi saya sekarang ni. Perkara pertama bagi MCW ialah tindakan. Undang-undang, peraturan semua telah diletakkan di tempat yang betul, tetapi tindakan tidak diambil. Tidak ada penguatkuasaan yang jelas daripada setiap agensi yang telah diberi tanggungjawab itu. Itu antara salah satu cadangan ialah apabila ada pegawai bawahan yang buat rasuah, pegawai atasan mereka turut perlu dipertanggungjawabkan dan dipindahkan juga. Kalau perlu dipecat, sekali pecat dengan ketua dia, barulah kena. Saya nak berkongsi dengan Dr. Syauqi. Mungkin Dr. boleh perbetulkan saya. Saya mendapat satu research yang berkaitan tentang sejarah rasuah. Rasuah ini adalah jenayah pertama di dunia. Jenayah pecah amanah. Apabila Nabi Adam AS berada di dalam syurga pada ketika itu, Allah SWT dia kata kepada Nabi Adam, duduklah dalam syurga ni, satu benda jangan buat. Buatlah benda lain. Satu benda jangan buat. Jangan makan buah di pohon kuldi itu. Kemudian bila syaitan yang rajim, bila dia dengar perbualan tersebut, dia mula membisikkan kepada Nabi Adam, kalau nak duduk syurga ni selama-lamanya, makan buah pohon kuldi itu. Nabi Adam lama kelamaan dia termakan dan dia pecah amanah. Yang Allah kata kepada dia, jangan makan buah kuldi itu, dia pergi makan buah kuldi itu. Apa yang jadi apabila dia makan buah kuldi itu? Dia sakit perut. Di syurga apabila orang makan apa, minum apa, dia tak buang air apa sebab dia suci, bersih di sana. Tetapi apabila buah kuldi itu dimakan, dia sakit perut, dia beritahu ke Allah, dia sakit perut dan Allah kata kalau macam tu nak di syurga mana ada tempat nak buang air, hang kena turun ke dunia lah untuk buang air. Mungkin Ustaz boleh betulkan saya lah tentang kisah itu adalah jenayah pertama manusia, iaitu rasuah, iaitu pecah amanah. Ini adalah perkara yang sangat penting. Kalau inilah betul jenayah pertama di dunia, ini jenayah yang tertua dan sudah semestinya itu kata Cogan kata untuk menghapuskan rasuah ni amat mustahil kerana ianya dah menjadi satu tabiat, menjadi satu budaya di Malaysia, di dunia ini. Di Malaysia kita masih lagi berada dalam keadaan kita menafikan bahawa rasuah dah menjadi satu budaya. Tetapi secara hakikatnya kita kena menerima hakikat bahawa rasuah dah jadi budaya
Dan kita perlu bergerak dengan lebih keras lagi, berusaha dengan lebih keras lagi dalam memastikan untuk membenteras, untuk memerangi rasuah di Malaysia ni. Itu. Terima kasih. Saya nak sambung satu kisah sikit tentang kisah bagaimana pemburu nak menangkap seekor kera. Saya umpamakan pemburu ini sebagai SPRM dan kera ini sebagai pengambil rasuah. Pemburu kera biasanya dia dah tahu dah. Kera ni ada tabiat. Kalau dia masuk tangan dia dalam botol, terutama kalau dia suka buah ceri itu kalau bubuh dalam botol, dia masuk tangan dia tak akan lepas buah ceri yang telah digenggamkan walaupun tangannya tersangkut dalam botol tersebut. Dan ingat kepada para perasuah sekalian, apabila tangan anda dah berada dalam botol itu, tangan anda masih lagi nak menggenggam rasuah, anda tidak mahu bertaubat, tak mahu kembali ke pangkal jalan, sudah pasti akan anda tertangkap. Bukan setakat anda yang malu, tetapi keluarga anda, anak bini anda dan semua orang yang anda kenali, anda akan malu. Kembalilah ke pangkal jalan selagi masih ada masa. Terima kasih tuan. Terima kasih Haji Jais. Baik, sebelum rasanya panjang lebar ada perkongsian daripada Haji Jais dan juga Dr. Shauki, panjang lebar keperincian tentang MCW, apakah kepentingan MCW tentang visi dan misi untuk menyelamatkan negara kita yang tercinta ini daripada terus dibelenggu dengan rasuah, bagi pecah amanah. Dan masa Dr. Shauki juga telah menceritakan tentang pahala, dosa, apakah benda-benda dari segi undang-undang Islam, hukum-hukum dan fiknya berkenaan dengan rasuah dan kesan-kesan daripada mengambil rasuah dan pemberi rasuah. Dan mungkin akhir sekali Dr. Shauki mungkin boleh buatkan rumusan tentang berbicara kita pada hari ini. Baik, sebagai rumusan atau kesimpulannya ialah orang yang terlibat dengan rasuah ini, tak kira siapalah sebenarnya, dia berpaut pada dahan yang rapuh. Walaupun dia nak mendapat keuntungan yang sementara, nak dapat kekayaan, nak dapat keuntungan, tetapi percayalah bahawa kehidupan di atas dunia lagi tidak akan tenteram. Dia tak akan tenang. Orang yang terlibat melakukan benda-benda salah, hati dia sentiasa duk rasa macam dihantui sesuatu. Orang salah, dengar bunyi siren polis pun takut dah, sedang tak kena mengenangan dia pun. Kan? Jadi maknanya itu orang salah. Umpama kalau kita melihat satu perumpamaan, seekor kucing yang kalau kita bagi makan kepada dia, kita balik rumah daripada market, kita bagi ikan pada dia, dia makan depan kita dengan perasaan yang tenang. Tetapi satu hari kita tak bagi ikan kat dia, dia curi lauk dekat dapur. Bila kita pergi tengok saja, dia akan lari. Dia tak jadi macam sebelum ini yang dia makan ikan di depan kita. Sebab apa? Sebab dia rasa tak tenang. Sebab dia melakukan kesalahan. Dia seekor kucing yang tidak ada akal, tetapi dia ada perasaan. Dia ada perasaan dia yang mana dia tak akan tenang apabila dia melakukan kesalahan. Jadi apatah lagi manusia yang terlibat dengan rasuah, dia tidak akan tenang semasa kehidupan di atas dunia. Bahkan rezeki yang dia peroleh satu rezeki yang tidak ada keberkatan. Bila tidak ada keberkatan, apa perkara yang berlaku di atas dunia ni, keluarganya ada masalah kadang-kadang, diri dia pun ada masalah. Kehidupannya itu walaupun kita nampak macam mewah, duit banyak, dengan harta, dengan kita kata daripada harta rasuah itu, dengan kenderaan dan pelbagai lagi, tetapi bukan daripada sumber yang halal, maka dia tidak akan ada keberkatan di dalam kehidupan dia di atas dunia ini. Dia tak akan tenang, dia tak akan dapat rahmat Allah, itu di atas dunia. Manakala di akhirat, sebagaimana yang saya telah jelaskan tadi, bahawa Nabi SAW menyatakan dengan begitu jelas bahawa ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi rasuah dan penerima rasuah berada di dalam neraka. Satu ancaman yang sangat-sangat besar yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Jadi orang terlibat dengan rasuah ini, dunia rugi, akhirat pun rugi. Jadi kalau kita nak dapat ketenangan, berpadalah dengan apa yang ada. InsyaAllah yang paling penting, kita tenang, kita bahagia,
di dunia kita berada dalam keadaan yang selesa dalam ketenangan hidup kita, di akhirat insya-Allah kita akan mendapat nikmat yang berpanjangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita terus kepada Encik Jaiz, kita lihat komen-komen atau komentar-komentar yang berada di Facebook ini. Mungkin saya sedikit mungkin teruskan usaha, semoga Allah memberkati. Kami ada pendidik, kena ada pendidik dan pemantauan penguatkuasa yang berkesan dalam usaha memerangi rasuah. Itu betul tu yang telah dikatakan oleh doktor tadi berkenaan dengan pendidik. Selain hubungan sunat, perlu ada hubungan mandatory. Laksanakan double standard. Ini jika hukuman mesti dilaksanakan, jangan ada double standard. Di soalan daripada SPRM perlu duduk sepenuhnya di bawah doktor. Putus lagi. Line tak okey kot. Itulah. Terus Saya tenggelam. mungkin saya boleh buat wrap up bagi pihak saya Doktor. dalam masa 10 atau 15 saat. Putus Dalam 10-15 saat saya ingin menyatakan dengan jelas bahawa Okey. MCW ingin mempelawa seluruh rakyat Malaysia untuk bersama dalam perjuangan ini. Apa yang dibuat oleh Datuk Husamuddin di Sinar Harian adalah sangat baik. Kita mesti menyambut baik, MCW menyambut baik dan ingin bersama dalam perjuangan itu. Dan kami ada laungan keramat dalam perjuangan anti rasuah ni. Setiap kali program memang kami laung laungan keramat ini. Boleh tuan, saya tunjuk laungan semangat kami sikit, boleh Boleh, silakan. Kami anti rasuah. Kami benci rasuah. Rasuah musuh negara. Sekian, terima kasih. Kami anti rasuah. Rasuah musuh negara. Baik, mungkin Cik Haji Jaiz, mungkin boleh share sikit kalau siapa yang nak masuk sebagai ajudan kuasa ataupun nak masuk dalam ahli MCW ni, dengan siapa dia boleh berhubung? Okey, siapa yang minat dengan perjuangan MCW boleh hubungi kami melalui aplikasi Facebook. Di Facebook kami Malaysia Corruption Watch, MCW, dan juga WhatsApp. WhatsApp melalui tarian 017-811-1472. WhatsAppkan di situ minat MCW, dan setiap hari selepas itu anda akan dapat pelbagai mesej, kurang-kurang setiap hari 3 mesej kita akan hantar tentang pelbagai info dan berita anti rasuah. Terima kasih atas peluang yang diberikan kepada MCW. Baik, terima kasih. Mamping mengucapkan jutaan terima kasih banyak kepada Encik Jaiz. Ingat sekali lagi kepada anda yang masih bersiaran secara langsung, yang tidak letakkan telefon ataupun masih tidak memutuskan internet di rumah, nombor telefon 017-8111-472. Cakap minat nak masuk MCW. Betul Encik Jaiz? Betul. Ya, terima kasih Jaiz. Baik, untuk kepada Dr. Syauqi, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih. Dr. Syauqi adalah seorang juga bukan setakat bukan sekadar pensyarah di UPM, tetapi lahir pada 1974 sebaya dengan saya yang di Kampung Jarak Atas, Penang, dan bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Al-Irsyad Seberang Perai, orang utara. Rupanya Dr. Syauqi, dan Dr. Syauqi juga adalah sering saja berkumandang di Radio IKIM Isnin hingga Jumaat, dan kemudian juga menjadi top kuliah di TV3 dan Tanyalah Ustaz di TV9. Ini kalau siapa yang nak mengikuti rancangan Dr. Syauqi, boleh lihat di TV3 pun TV9. InsyaAllah perkongsian yang amat menarik, perkongsian yang penuh dengan ilmiah. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Syauqi, dan terima kasih juga kepada Haji Jaiz kerana memberikan penerangan yang cukup jelas berkenaan dengan MCW, Malaysian Corruption Watch. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga di hari akan datang mampir akan berjemput lagi kedua-dua panel ini yang saya hormati boleh hadir lagi dalam temu bual kita menjadi panel akan datang, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis dah. Okey. Okey. Alright.